Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, ada pun uzur yang khas 9 perkara. Pertama, sangat mengantuk. Mengantuk sungguh. Kan dibacakan habis tukar. Dia pernah berlaku zaman Nabi SAW. Lampau mengantuk. La a'budu ma ta'budun. Tidak aku sembah barang yang kau sembah. Bila dia mengantuk, dia silap baca a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kau sembah. Kacau je. Itu bahaya tu. Sebab tu kalau mengantuk sangat, sengaja beruzur. Yang kedua, angin sangat sejuk pada malam hari. Ni uzur meninggalkan sembahyang Jumaat ni. Uzur am dan uzur khas. Yang ni uzur secara khas. Yang ni am, angin tadi. Adapun uzur yang secara khas, iaitulah sangat mengantuk. Kedua, sangat sakit yang masyakkah, jadi susah disertanya itu hadir kepada sembahyang Jumaat dan sembahyang berjamaah. Sakit ini menyebabkan dia tak boleh selesa duduk. Dia tak boleh nak duduk, sakit sangat. Maka diuzurkan dia, boleh dia sembahyang sendiri di rumah. Yang ketiga, memeliharakan orang yang sakit. Orang sakit, ibu dia ke, bapa dia ke, anak dia ke. Jika tiada yang memeliharakan, tak ada orang tunggu dia, atau menjinakkan akan kerabat yang sakit. Maknanya kalau dia tak ada ni, menyebabkan orang yang sakit tadi sangat rapat dengan dia, perlu ditunggu. Itu dia panggil uzur juga. Dan menunggu kerabat yang hampir, yang hampir mana? Hampir mati, nazak. Jikalau ada yang melihara akan dia sekalipun. Yang ni, yang akhir ni, kalau sekiranya yang lain ada jaga, tapi dia dah nazak ni, boleh dia tunggu situ. Syarat uzurkan. Banyak uzuran ni. Kalau tu tengok tak pergi sembahyang Jumaat pasal pergi sembahyang Jumaat pasal dia kata ni ada uzur. Buka dalam kitab ni dia. Ada semua masalah. Berapa masalah tu? 9 tu. Tu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, takut akan binasa diri atau kemaluannya. Kemaluan mana? Maruah dia atau harta dia. Kalau dia pergi sembahyang jemaah atau sembahyang Jumaat, menyebabkan binasa diri dia. Contohnya ada apa? Peperangan ke, atau ada masalah-masalah yang mendatang. Juga maruah dia. Kalau ada misalnya hutang, tuan hutang. Kalau orang segegar dia, orang ramai, maruah dia jatuh, malu dia kan. Dia nak bayar hutang, dah janji lagi Jumaat, lepas sembahyang Jumaat nak bayar, tiba-tiba duit dia hilang, atau duit dicuri orang 5,000 misalnya dia. Jadi sekarang bergaduh pula dengan sana kan. Padahal dia tak ada saksi yang mengatakan duit tu betul hilang. Ada semua contoh dia katakan uzur. Kelima, takut ditunggu oleh orang yang menghutangi. Sama juga ni. Orang yang hutang ditunggu, sedangkan dia dalam keadaan apa-apa, tiada baginya pembayaran, nak bayar akan hutang, tak ada duit, atau takut dibawa kepada mana habas, mana di penjara, maka ketika itu boleh uzur. Yang keenam, takut dituntut oleh waris orang yang dibunuh. Takut orang dibunuh tadi maknanya tuntut akan dibunuh balas, atau takut dibalas oleh orang yang dilukai, atau dihad, dihukum oleh orang yang dituduh berzina atau liwat. Jika tiada harap demikian itu akan dimaafkan oleh yang menuntut akan dia tadi. Maka semua masuk uzur. Ketujuh, sangat hendak kencing. Mana sangat tekanan dia nak buang air kecil atau air besar. Yang sangat maknanya kembung perut ni. Ni nak buang air betul ni. Sampai kembung perut dia. Kerana apa? Makruh sembahyang serta yang demikian itu. Dia panggil tadafu'. Bertolak-tolak hadas, itu maksudnya. Maka ini sengaja dimasukkan oleh fuqaha dalam masalah uzur daripada Jumaat dan jamaah. Yang kedelapan, sangat lapar. Lapar betul ni, bukan saja lapar sikit-sikit tak makan itu, sangat-sangat lapar, 3 hari tak makan jalan. Atau sangat dahaga, padahal ada makanan dan minuman itu hadir, dan nafsunya perut sangat ingin, mana sangat-sangat nak makan, lapar sangat. Sampai peringkat tu pun maknanya diuzurkan. Sedangkan orang dah azan kan, jadi dia makan ni, mana terpaksa dia tinggal jemaah dia atau Jumaat. Yang ke-9, tiada dapat ia akan pakaian yang layak baginya sekira-kira jika ia keluar
Dengan tiada pakaian yang layak nasaya hilang marwah ni. Ini buat marwah juga ni. Jika ada dapat dia pakaian untuk aurat sekalipun, ya, dia ada maknanya apa? Seluar, bawah buku ladi kan. Tapi itu untuk aurat kan. Apa tu dengan baju singlet kantung. Ni kalau pergi Jumaat orang kata ni mana banduan keluar. Ya, baju lain ni tak ada. Sedangkan tu lah cukup lah tu kalau sembahyang kat rumah sah dah tu. Tapi dengan marwah dia, maknanya kalau orang tengok betul ini apa ni, orang akan berbunyi jatuh marwah dia. Ketika itu syarat luluskan dia sembahyang di rumah saja. Ya, tak payah pergi Jumaat tu. Tu. Yang ke-10, ke-9 10 dia. Takut ia ketinggalan daripada kawan yang sama-sama hendak musafir. Tiket dia nak pergi ke Mekah jalan umrah. Tiba-tiba orang azan, kalau dia pergi sembahyang ni kan rasa terbang ni kan lepas ni. Ketika itu boleh dia. Dan begitulah dalam makna musafir tadi diuzurkan kalau takut ketinggalan. Ke-11, sebab memakan dia akan suatu yang membusuk akan mulut. Ya, dia makan satu makanan, jering ke petai ke keledai ke, ya, dan dia bercakap tu bau mulut dia kuat, padahal tiada hilang busuknya itu dengan bersugi. Dia sugi, dia sental dengan apa buat gigi pun tak hilang juga dan tu, maka diuzurkan. Dia kalau dia makan, ada pula sejenis dia memang mulut dia jenis berbau. Kalau dia semayang duduk kat orang memang tekap mulut dia kuat bau dia, maka syarat uzurkan. Ya, puas dia berubat tak sembuh lagi bau mulut dia tu, maka ketika itu diuzurkan dia meninggalkan sembahyang Jumaat dan Jumaat. Misal di sini bawa seperti makan bawang merah, ya, sebab Nabi larang la takhdud, ya, jangan la takhdud masjidan, jangan kamu hampir akan masjidan, akan masjid kami. Itulah orang yang apa, mana akala bars, mereka yang makan akan basan, mana bawang, tu bawang dan bau. Kalau petai lagi keras. Lagi keras petai apa? Keledai, ya, keledai lagi kuat. Bau dia. Maknanya bau tadi menyebabkan gangguan. Segala gangguan dalam masjid tak dibenarkan, maka diizinkan di ketika itu tinggal jemaah dia. Habis pasal yang ke-6, pada menyatakan segala sembahyang sunat pula. Wala yanbaghi an yatrukan nawafil, wala yanbaghi an yatrukan nawafila fahiya jawabirul faraid wal fardu ra'sul mal wan nawafilu bimanzilatil arbahi. Dan sekiranya jangan ditinggalkan akan segala sembahyang sunat, maka itulah menyempurnakan dia akan segala sembahyang fardu. Sebab fardu kita sembahyang yang kita yakin memang banyak kurang, khusyuk dan sebagainya, maka tampalan ini sembahyang sunat sebagai penampal ni. Kadang-kadang setengah sampai masjid pun bersuara pun tak sembahyang sunat, pelik tunggu. Sembahyang sunat qabliyah dia duduk, dia sembahyang fardu je, rugilah. Dia menampal akan sembahyang fardu, dan sembahyang fardu itu seperti modal perniagaan, dan sembahyang sunat itu menepati laba. Mana orang berniaga nak untungkan, maka sunat tu ibarat maknanya dia punya apa, arbah, mana keuntungan. Fardu tu tolak modal dia, itu yang wajib tak dapat tidak maknanya. Habis. Ada pun segala sembahyang sunat itu maka itu terbagi atas 3 bagi. Sembahyang sunat dibagikan pada 3 pembahagian. Pertama, takluk ia dengan segala waktu, 1. Yang kedua, takluk mana bergantung dengan segala sebab, 2. Dan ketiga, tiada takluk dengan segala waktu dan sebab. Mana tiada takluk dengan sesuatu, iaitu sembahyang sunat mutlak. Apa makna mutlak? Makna sunat yang tidak dikaitkan dengan sebab dan tidak dikaitkan dengan waktu. Sembahyang tu kalau sebab, kita kata apa, gerhana sebab istisqa sebab kemarau, sembahyang sunat minta hujan, tu ada sebab. Kalau sembahyang maknanya waktu, duha ada waktu, ya, tu contoh dia lah. Tu. Ada pun yang tidak ada waktu sebab, itu dipanggil mutlak, di sembahyang je lah. Bahagian yang pertama pada menyatakan sembahyang takluk ia dengan waktu. Di bahagian yang pertama ni menyatakan sembahyang takluk dia dengan waktu, maka itu dia 3 faraq, dia pecah 3 lagi kan. Ni sudah faraq dia pecah banyak lagi. Yang pertama, cabang yang pertama, faraq al-far'un awal. Faraq pertama, berulang-ulang sebab berulang-ulang hari dan malam.
Ya, sebab ini berulang tiap-tiap hari, itu maksudnya. Yang kedua berulang sebab berulang Jumaat, mana seminggu sekali. Yang ketiga berulang dengan sebab berulang tahun. Ya, makna sembahyang ni ada 3 peringkat. Yang ada waktu dia pecah 3 pula. Ada ulang tahun, ada ulang dengan sebab maknanya sejumaat seminggu, ada hari-hari. Maka cabang yang pertama pada menyatakan sembahyang yang berulang sebab berulang hari dan malam tiap-tiap hari, mengandungi 8 perkara pula. Banyak dia pecah lagi tadi. Yang pertama sunat rawatib subuh. Sunat rawatib, dan itulah 2 rakaat sunat muakkadah, sunat yang kuat dituntut yang dahulu daripada sembahyang fardu subuh. Sabda Rasulullah SAW, rakaat subhi khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis sahih Muslim. 2 rakaat subuh tu harga dia terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya dunia. Kita mati 10 kali hidup balik pun tak dapat suku dunia, tuan. Ini 2 rakaat subuh sunat tu belum wajib. Dia 70 kali sunat baru sama 1 wajib, lagi besar wajib. Tak kena dia semayang seumur hidup dia semayang sunat sekali je. Itu nilai dia, tuan-tuan, lebih daripada dunia dan isi dunia, tuan. Ini nilai yang diletakkan dalam hadis sahih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena rasa macam mana yang selalu mampak hebat. Mana kabir ma kabbarallah, besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala besarkan ni melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat subuh tu jangan tinggal. 2 rakaat subuh harga dia lebih baik daripada dunia dan barang yang di dalam dunia. Apa nak kita terkira, dan darat laut macam-macam dia. Begitu besar, maka besar tu lagi. 1. Maka dia berulang setiap hari. Itu sebab hari ada sembahyang subuh. Dan masuk waktunya dengan terbit fajar sadiq. Mana masuk je waktu subuh, masuk waktu dia. Dan sunat dikerjakan akan 2 rakaat sunat subuh di dalam rumah. Kalau rumah dia dekat lah. Kalau rumah ni main 2 batu sembahyang di masjid sembahyang subuh, ada salam. Sebab Rasulullah SAW sendiri rumah sebelah kan. Dan sunat pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah dibaca surah Asy-Syahr, suratul syar, itulah An-Nashrah, dan juga surah Al-Kafirun. Dan sunat pada rakaat kedua daripada Fatihah dibaca Al-Fil ataupun Al-Ikhlas. Kemudian maka masuk ke masjid dan duduk setelah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu maknanya yang berulang hari-hari. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab ni, dia bernama Wasailul Hajat. Dia kata balagana an ghairil wahidin minas salihin min arbabil qulub anna man qara'a fi raka'atil fajri alam nashrah dan juga alam tarakai, kasurat anhu yadu kulli aduwin walam yaj'alillahu ilaihi sabila. Ini pendinding kan, sengaja daripada apa? Kita amalkan, kita terdinding. Mana Tuhan dinding kita daripada musuh-musuh yang niat tak elok. Ini baca, kekalkan. Telah sampai kepada kami daripada riwayat daripada beberapa banyak orang yang saleh, yang arifin, yang mempunyai mata hati di kalangan aulia, bahawasanya barang siapa membaca dalam 2 rakaat sembahyang sunat subuh tu akan suratul syahr, itulah Alam Nashrah tu. Kemudian daripada Fatihah pada rakaat pertama, dan baca Al-Fil, mana Alam Tarakai pada rakaat yang kedua daripada Fatihah. Nasaya singkat segala tangan seterunya. Mana kalau ada musuh-musuh nak buat jahat dia, nak sihir dia ke, nak apa dia je, insya-Allah terlepas. Kekalkan itulah. Besar ni. Dan tiada dijadikan baginya jalan, tak ada jalan dia kepada menyakiti ia akan dia sekali-kali. Ni kadang-kadang minta ayat sikit, ayat pendinding. Ni hari ni cukup ni. Besar ni. Yakin betul lah buat. Yakin dengan apa? Jangan yakin dengan amal kita. Kan dia baca ayat, dia baca surah ni, baca amalan ni, dia yakin. Yakin apa? Yakin dengan amalan kita. Syirik dengan. Yakin dengan Allah. Amalan tu sebab dia. Amalan tu sebab untuk mendapatkan mana kurnia Allah Ta'ala.
Yakin tu dengan Allah Ta'ala. Ay-yakinu billah la li ghairih. Yakin dengan Tuhan, bukan dengan kita, bukan amalan kita, bukan bacaan kita. Jaga tu. Banyak orang keliru baca yakin dengan ayat ni, kau yakin dengan ayat, sudah. Dia nak cari jalan, kau boleh syirik dengan Tuhan kan? Syirik dengan amalan dia, ya. Jangan syirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun, ya. Amalan tu dibaca sebab dia menjadi sebab saja. Jadi kita amal ni antara amalan dia. Tiap-tiap sembahyang subuh, biasanya orang sembahyang sunat subuh dibaca apa? Fatihah je. tu rokok je. Surah jangan baca kan. Ni monting. Ni monting baca surah. Ni surah ni bagus amalkan. Kekal Alam Nasrah dengan Alam Tarakai. Rakaat pertama lepas Fatihah Alam Nasrah, rakaat kedua lepas Fatihah baca Alam Tarakai. InsyaAllah Allah Ta'ala niat, maknanya kerana Allah Ta'ala, dan minta Ta'ala pelihara. InsyaAllah lepas, ya. Orang nak sihir nak apa, InsyaAllah lepas, ya. Orang buat jahat ke banyak kan, orang dengki. Pada akhir zaman yang ni banyak ni, ya. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman rizqun halalun wa akhun yusaku bih. Benda yang sangat-sangat kurang di akhir zaman ialah pertama, rezeki yang betul-betul halal satu. Sebab tu Syekh Hasan Basri zaman dia tu, zaman tabi'in hebat ni. Kalau aku dapat satu buku roti yang halal, nasaya aku boleh obat 1000 penyakit dengan berkat roti yang betul-betul halal. Mana zaman dia nak cari betul halal pun dah payah. Apa lagi zaman sekarang, sebab tu kita berhati-hati. Satu. Yang kedua, wa akhun yusaku bih. Mana sahabat yang betul-betul boleh percaya. Mana letak kamar akhir zaman, ya. Depan kita bukan yang baik, belakang ditikam. Bukan ditikam dengan pisau, ditikam dengan tombak dia bagi. Wah, dia hentam betul. Oleh kerana tu jaga-jaga. Di antara sebab ni kita amalkan ni, insya-Allah Allah pelihara dia daripada segala niat tak elok musuh terhadap dia. Habis. Baca apa? Alam Nasrah lepas Fatihah rakaat pertama. Rakaat kedua lepas Fatihah baca Alam Tarakai. Dan kata Syekh Al-Qarafi rahimallahu ta'ala, perkataan ini sahih lagi mujarrab dengan tiada syak. Dia bagi takkid, maknanya apa? Perkataan ulama yang tadi, siapa kata? Syekh Imam Ghazali kata ni memang tepat kata. Dah diuji dan memang berlaku betul. Maknanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian maka masuk ke dalam masjid. Ni kalau semayang rumah dekat lah, semayang sunat dekat rumah, kemudian masuk masjid. Dia semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dengan mana apa? Tahiyatul Rabbil masjid. Kita hormatkan tuan masjid, bukan sembah masjid. Sembah masjid syirik belakang, Tuan masjid. Siapa tu masjid? Allah. Kemudian maka duduk dan jangan ia semayang hingga semayang fardu subuh. Lepas tu maknanya dia tunggulah wirid baca apa semua. Elok kalau dibaca selepas tu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Maka dia akan dimudahkan, akan rezeki dia tak putus. Orang Melayu dengar rezeki gaji dengan gaji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali sebelum qamat. Tapi rasa tak tepat dan bersemayang sekejap baca 10 kali orang dah qamat. Biasa gitu. Jadi itu antara dia lah, ya. Dan saya dia masyhur, mana memberikan tumpuan, istighal, mana memberikan tumpuan pada waktu yang antara sembahyang subuh hingga terbit matahari. Antara sembahyang subuh, mana lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Dengan apa? Zikir dan fikir. Ya, zikir ni menandakan orang yang hidup hati dia. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kemudian wa yatafakkaru. Tadi zikir, ni yatafakkaru, fikir, tafakkur. Ya, memerhatikan kebesaran Allah Ta'ala dan keagungan. Yang hendaklah disimpankan, mana diikhtisarkan, dicukupkan pada waktu itu atas 2 rakaat sunat subuh dan fardu dan zikir dan fikir akan kematianmu. Ya, zikir dan ingat kita semakin lama makin dekat. Sebab kaedah kullu atin qarib, tiap-tiap perkara yang datang ni makin dekat. Maka maut adalah perkara yang akan datang, makin dekat, makin dekat. Dan membaca wirid-wirid kerana kelebihan yang demikian itu ia sangat banyak, seperti fakir sebutkan akan demikian itu dalam Hidayatus Salikin ada tu. Makna wirid sampai matahari naik. Ya, itu yang terbaiklah, ya. Kemudian kedua sunat ratib zuhur,
Dia telah seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, 6 rakaat. 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Ialah sunat muakkadah yang kuat dituntut, dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. Sunat muakkadah juga. Ya. Dan lagi 2 rakaat sunat ghairu muakkadah, kurang sikit tuntut dia. Kemudian daripada sembahyang zuhur. Jadi maknanya dahulu di zuhur 2 rakaat, lepas zuhur tu ada 4. 1 kuat, 1 kurang tuntut dia. Muakkadah mana kuat tuntut, ghairu muakkadah kurang sikit tuntut dia. Seperti disebutkan dalam oleh fuqaha, dan hasil yang disebutkan oleh fuqaha, siapa fuqaha? Ulama fiqh mungkin, bahawa sunat dahulu daripada zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat dinamakan sunat muakkadah, 2 rakaat dinamakan ghairu muakkadah. 2 rakaat kuat, 2 rakaat kurang sikit, kurang tuntut. Dan 4 rakaat kemudian daripada zuhur, 2 rakaat demikian dinamai sunat muakkadah, 2 rakaat dinamakan ghairu muakkadah. Maknanya ada 8 itu. Semua sunat. Orang watir dia ada sikit dipanggil apa tu? Benda yang dikatakan pelik, gharib dia punya. Dia masuk waktu dia berlainan, habis waktu bersamaan. Faham? Sunat qabliyah masuk waktu zuhur umpamanya. Orang azan zuhur masuk waktu qabliyah. Ya. Habis bila? Habis dia habis waktu kan. Ya, bukan habis dengan sembahyang zuhur kan. Waktu dia bersamaan habis dengan ba'diyah waktu dia lepas sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, fardu zuhur, kita bersembahyang ba'diyah. Jadi takdir kalau seorang tadi datang lewat di masjid, dia datang dia imam orang pada kamat sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur dia boleh buat sembahyang qabliyah dan ba'diyah, dia boleh buat. Dan dalam kitab dia kata boleh cantum, ya, saja aku sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur, ya, 8 rakaat muakkad dan muakkad. Banyak sembahyang dia orang tengok je. Ini sembahyang apa? Banyak 8 rakaat buat sembahyang ni. Cakap dia mengaji lebih sikit. Mengaji lebih sikit. Dalam kitab tu ada Matalah Badrin, ada ni. Boleh cantum tu. Sebab apa cantum? Sebab waktu habis bersamaan. Biasa orang fahamkan qabliyah bila sembahyang fardu habislah kan. Tidak. Dia masuk berlainan, khatam habis bersamaan. Ya, qabliyah habis waktu dia ialah habis waktu. Kalau ba'diyah habis waktu, sama juga habis waktu. Masuk lain-lain. Ya, masuk qabliyah dengan masuk waktu, masuk ba'diyah dengan habis sembahyang waktu tu. Tapi khatam dia sama je ujung. Dan dia pula boleh dihimpunkan. Ya, boleh himpun sekali hari. Saya sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Dibantai pula muakkad dengan muakkad, campur 8 rakaat. Panjang pun sembahyang dia. Pelik nampak, tak tahu dan diam kata. Tapi ada bekah dan macam-macam dia. Kemudian kata Imam Ghazali, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla 4 rakaatin ba'da zawal syams ya yuhsinu qira'atahun wa ruku'ahun wa sujudahun shalla ma'ahu sab'una alfil malak masyaallah yastaghfiruna lahu hatta al-lail. Ni besar tuan-tuan ni. Malaikat seorang pun kalau minta ampun kita pun besar dah ni. Malaikat minta ampun tetap diterima oleh Ta'ala. Ini tengok tu berapa banyak tu ni, puluh ribu tu. Malaikat minta ampun kepada dia tuan-tuan ni. Allah. Mana 70,000 malaikat. Artinya telah diriwayatkan daripada Nabi Hurairah radhiyallahu an akan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa barang siapa, ya, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada gelincir matahari, mana sembahyang zuhur, qabla zuhur 4 rakaat dahulu daripada zuhur, padahal membaikkan dia akan bacaannya dan rakaatnya, mana jaga dengan betul, sujudnya, mana zahir dan batin jagalah. Ya, saya sembahyang sertanya 70,000 malaikat, padahal mereka mengucap istighfar baginya hingga malam hari. Ya, salla ma'ahu, salam semayang sertanya 70,000 malaikat tuan ni. Allah. Dan malaikat apa? Yastaghfiruna lahu, minta ampun. 70,000 malaikat pakai minta ampun kat dia. Ya Allah ampun kalau dosa si fulan. Masya-Allah. Besar dia habis tu. Itu mana rebut apa benda ni. Sebab Imam Ghazali kata
Apa saja amalan yang kamu dah jumpa kelebihan dia, buat walaupun sekali dalam hidup kamu, walaupun sekali. Sebab besok bila diberi amalan tu, kita tidak ketinggalan. Kalau dia tak buat, besok amal dia orang dapat, oh ni terlupa. Buat ini pula, ini tertinggal. Buat ini pula, ini tak ingat. Oh kacau je. Ya, jadi buat walaupun sekali, buat akan dapat kelebihan besar tu. Dan ketinggian surat Latif Asar wallahu a'lam.